إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل يا ربنا إذا شئت سهلا اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية آمين يا رب العالمين. Jadi insya-Allah hari ini tuan-tuan, saya Ustaz Muhammad Zakaria bin Zulkifli. Insya-Allah hari ini saya akan menyampaikan serba sedikit tentang satu tafsiran daripada ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jadi insya-Allah hari ini tuan-tuan, kita akan membahaskan tentang satu ayat Al-Quran ini, satu potong ayat Al-Quran ini insya-Allah taala. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, pada malam ini, sama-samalah kita hadirkan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Itu sesungguhnya amal kebaikan yang kita laksanakan hendaklah didatangkan dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah, dengan didatangkan dengan niat yang betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i apabila melihat hadis ini, Imam Syafi'i kata, maka hendaklah kalau kita nak lakukan suatu amalan didasari dengan niat yang betul. Jadi kalau kita tengok dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya, kita tengok antara kalau kita nak ambil wuduk, antara rukun yang terpenting di dalam wuduk tersebut adalah niat. Kena jaga niat tu. Begitu juga bila kita solat, begitu juga bila kita mandi wajib, sama juga kita berhajat kepada niat. Imam Syafi'i meletakkan ia sebagai rukun berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat. Okey. Jadi bila untuk apa diletakkan? Kerana ia sangat penting. Niat ini dia memezakan di antara ibadat dan juga adat. Ibadah dan juga adat. Okey, kadang-kadang kita ini terbiasa sangat melakukan kebaikan. Adakah kita niat? Sebab apa? Sebab dengan ibadah, dengan niat itu dia bezakan di antara ibadah ataupun adat ataupun kebiasaan kita. Jadi untuk membezakan kedua perkara ini kan, hendaklah didatangkan niat itu berlaku di dalam hati. Jadi tuan-tuan, apabila kita nak lakukan satu amalan, contoh kita nak bersedekah, jangan lupa niat lillahi ta'ala. Jangan lupa niat saja aku bersedekah ini kerana Allah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, tidak sah kalau kita sedekah tapi kita tak niat. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Begitu juga kalau contoh kita nak ambil wuduk kan, tapi kita tak letakkan niat apa-apa dalam hati. Okey, kita ambil wuduk, jangan ambil air terus kita letak kat muka tanpa kita niat. Ini perbuatan ini adalah wuduk kerana Allah saja, aku berwuduk kerana Allah. Kita tidak letakkan niat tersebut, maka di sini Imam Syafi'i kata tidak memadai. Tidak memadai wuduk tersebut. Kena ulang balik wuduk. Okey, kena wuduk dengan wuduk yang betul. Jadi difahami daripada hadis ini, perkara berkaitan dengan niat ini kan, agama kita menggalakkan niat ini untuk kita membezakan di antara ibadat dan juga adat. Kita ini kadang-kadang setiap hari kita makan, setiap hari kita minum. Kadang-kadang kita terlepas pahala daripada makan itu, kadang-kadang kita terlepas daripada pahala kita minum itu. Para ulama kata kalau seseorang kalau dia makan dan dia kata apa, dia niat dalam hati dia, saja aku makan ini untuk aku dapat ketaatan, lakukan ketaatan, untuk aku lakukan ketaatan kerana Allah. Okey, maka dapat pahala di situ. Begitu juga kalau seseorang itu dia minum air kan, minum air, kita setiap hari kita minum air, biasa, kebiasaan. Tapi kalau kita datangkan niat yang betul, dapat pahala daripada kita perbuatan kita minum air itu. Contoh kalau kita tengah minum air, kita niatkan dalam hati kita, aku minum air ini untuk aku dapat tenaga untuk lakukan ketaatan kerana Allah. Sini dapat pahala tuan-tuan. Begitu juga bila kita tutup aurat. Ramai daripada kita sebenarnya bila kita tutup aurat, kita lakukan kewajipan ini kan, kita terlepas pandang, lupa nak niat sebab dah biasa sangat buat kan. Bila kita tutup aurat, adakah kita hadirkan niat dalam hati? Kalau lupa maka tak dapat pahala daripada perbuatan itu. Sedangkan setiap hari kita menutup aurat, subhanallahal azim,
Bila tutup aurat kita niat, oh saja aku tutup aurat lillahi ta'ala, dapat pahala daripada perkara tersebut. Kalau tidak, tak dapat pahala lah, rugi lah kan? Rugilah. Banyak kebaikan sebenarnya bila kita laksanakan kan, boleh dapat pahala daripada perkara tersebut. Begitu juga bila kita sedekah. Kadang-kadang setiap hari kita sedekah. Ada sebagian orang pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid dia masukkan duit dalam tabung. Okey, dia sedekah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i mesti kena ada niat. Bila nak letak duit tu, saja aku bersedekah ini kerana Allah, diniat dalam hati dia, baru dapat pahala tu. Adapun kalau seseorang tu dia lupa nak niat, maka di sini tak dapat pahala daripada perkara tersebut. Jadi kena hati-hati. Satu ketika Imam Bukhari radhiyallahu anhu, beliau orang yang sangat menjaga tentang niat, sangat jaga tentang niat. Okay, satu ketika beliau ini pernah bermusafir, dan adat beliau, kebiasaan beliau, apabila sampai ke tempat yang dituju, beliau akan lakukan solat sunat. Sampai di surau ke, di masjid ke, di mana-mana musola ke, dia akan terus buat solat sunat. Okey. Tapi satu ketika apabila dia bermusafir dengan sahabat-sahabatnya, dia terus tidur setelah tu. Sahabat-sahabatnya pun pelik, rasa macam aneh. Kebiasaan Imam Bukhari ini kalau nak lakukan, kalau dia sampai ke tempat yang dituju, dia akan solat sunat. Kebiasaan macam tu, lakukan amal kebaikan setelah mana dia bermusafir. Tapi Imam Bukhari satu ketika pernah tidur setelah mana dia bermusafir. Dia tidur terus sampai ke tempat yang dituju, terus tidur. Lalu ditanya kepada Imam Bukhari apabila beliau jaga, ditanya, wahai Imam, kenapa kamu tidur? Kenapa kamu tidur ketika setelah mana kamu bermusafir ini? Lalu Imam Bukhari kata, aku tidur ini kerana apa? Kerana aku nak dapatkan tenaga. Kenapa nak dapat tenaga tu? Kerana kita sekarang ini, dia katalah, beliau kata, kita sekarang ini berada di negara Islam, dan sebelah itu, di sebelah, betul-betul sebelah tempat kita ini ada negara orang kafir. Jadi aku tidur ini untuk aku dapatkan tenaga setelah mana aku penat lelah daripada musafir. Kalau kita musafir kan, walaupun dalam tempoh sejam ataupun 2 jam, kita akan rasa penat kan. Jadi Imam Bukhari dia dah bermusafir, kemudian dia terus tidur untuk dia dapatkan tenaga, dan dia niatkan dalam hatinya lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Tengok begitu jaga niat tu tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita dah biasa musafir, adakah kita niat? Adakah kita bila kita lakukan satu amalan setelah kita musafir kita niat? Kalau lupa, maka hadirkan. Bukan maksudnya bila kita dah terlepas lama-lama tu kita tak buat terus. Tak, kita terus hadirkan dalam hati kita niat lillahi ta'ala. Begitu juga dalam menghadiri majlis ilmu, kadang-kadang selalu sangat hadiri majlis ilmu kan, adakah kita niat? Mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak sah, tidak dapat apa, kalau seseorang itu lakukan satu amalan tapi tidak niat, maka tidak dapat pahala daripada perkara tersebut. Subhanallahal azim. Perkara berkaitan dengan niat ini ramai orang terdepan pandang. Bila kita bersilaturahim kan, ayat lepas, bila kita silaturahim, adakah kita bertemu dengan saudara kita itu dengan niat kerana Allah, ataupun kerana kita nak dapatkan duit, ataupun kita kerana dah lama dah kita ni abang ni adik saja nak ziarah. Sedangkan menghubungkan silaturahim itu adalah perkara yang dituntut dalam agama kita. Maka hadirkan niat ketika itu. Saja aku menyambung silaturahim ini kerana Allah, baru dapat pahala daripada perkara tersebut. Subhanallahal azim. InsyaAllah tanpa memanjangkan perkara tersebut, perkara ini banyak kali saya tegaskan apabila saya mengajar di luar-luar. Saya akan sebut, pertama sekali bila nak menyentuh satu tajuk, saya akan mendahulukan dengan hadis innamal a'malu binniyat, kerana ia sangat penting. Saya sendiri kadang-kadang saya terlupa nak niat. Kadang-kadang kita makan kerana kita lapar, sedangkan boleh kalau kita bila kita makan tu, boleh kita dapat pahala tu daripada makan, ataupun kita dapat pahala daripada perbuatan kita minum. Tapi sebenarnya, kalau kita tak niat, tak dapat pahala daripada perkara tersebut. Terlepas kebaikan, rugilah. Sedangkan dunia ini Allah Ta'ala ciptakan ia bukan untuk kita kekal selama-lamanya. Kalau kita tengok, kita bandingkan dunia yang kita hidup, kita hidup dekat dunia ini lebih singkat daripada kehidupan barzakh. Lebih lama. Kita tengok Imam Syafi'i kan, dah lama dah meninggal, 1000 tahun lebih dah meninggal, sedangkan beliau hidup kurang daripada 100 tahun. Hidup di dunia pendek sahaja. Jadi hendaklah kita berhemat menggunakan
tenaga kita, amalan kita hendaklah kita terus mencari amalan yang soleh, melakukan amalan yang soleh supaya kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita berbalik kepada ayat yang pertama sekali kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dalam suratul A'raf. Jadi tafsiran ayat ini mafhumnya adalah bagi Allah Subhanahu wa taala itu al-asmaul husna. Bila apa maksud al-asmaul husna? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala baginya nama yang nama itu menunjukkan kepada kesempurnaan yang layak bagi Allah. Itu maksud daripada al-asmaul husna. Bila kita kata al-asmaul husna, maksudnya adalah nama-nama Allah itu sempurna. Tidak ada nama-nama Allah itu tidak menunjuk kepada kekurangan, tidak menunjuk kepada kelemahan. Kesemua nama Allah itu sempurna belaka. Fad'uuhu biha. Kemudian dalam ayat ini Allah Taala menyuruh kita untuk kita menggunakan nama-nama itu. Nama-nama al-asmaul husna banyak 99. Tapi pernah tak kita guna bila kita berdoa? Pernah tak kita sekali kita kata ya dzal jalali wal ikram, ya rahman, ya rahim? Pernah tak kita doa dalam, pernah tak kita menggunakan nama-nama Allah itu? Sedangkan Allah Taala memerintahkan kita untuk menggunakan nama-nama tu. Nama-nama Allah tu kita gunakan dia. Bila kita sebut, bila kita doa, kita kata ya matin, ya wahhab, contoh. Kita doa, kan, kita sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala menyuruh kita untuk menyebut nama-nama yang itu. Kemudian di dalam ayat yang sama Allah Taala berfirman wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Apa Allah Taala firman? Allah Taala berfirman, hendaklah kalian meninggalkan golongan yang menyeleweng nama-nama Allah. Jadi di sini ada beberapa hukum hakam yang para ulama mengambil ia. Difahami daripada ayat ini, kalau kita nak menggunakan nama Allah bila kita berdoa, hendaklah digunakan nama-nama Allah al-asmaul husna, iaitu nama-nama yang warid daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Jadi para ulama kata hendaklah menggunakan nama-nama Allah yang mana ia telah warid. Okay, nama-nama Allah itu kita gunakan nama-nama yang warid, bukan maknanya bukan kita guna nama-nama baru, bukan kita buat-buat nama-nama baru ataupun sifat-sifat baru. Okay, kita guna nama yang warid. Kemudian hukum yang kedua, Allah Taala berfirman wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i, jauhi golongan yang menyeleweng nama Allah. Ada golongan yang dia menggunakan dia kononnya dia menyuruh nama Allah, tapi sebenarnya dia telah seleweng nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh seleweng? Nanti kita sebut tentang perkara tersebut. Okey. Menerusi ayat ini para ulama meletakkan kaedah. Apa kaedahnya? Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Beliau kata apa di dalam kitab beliau, di dalam kitab Tafsir Al-Asma' was Sifat. Beliau kata apa? Beliau kata la majala liqiyas fi asma'illahi ta'ala wa innama yura'a fiha syar'u wa tawqif. Beliau kata apa? Beliau kata tiada ruang untuk kita berkias pada nama Allah. Sesungguhnya nama-nama Allah itu hendaklah dijaga dengan menggunakan syarak. Syarak itu adalah kita punya timbangan. Okey, dan tauqif. Apa maksud tauqif? Tauqif di sini adalah nama yang warid, nama yang dinyatakan dalam Al-Quran, nama yang dinyatakan dalam hadis, nama yang dinyatakan di dalam ijma', maka kita guna nama tu. Guna nama tu. Adapun nama yang tidak warid, kita elak-elakkan, kita tinggalkan, kerana Allah Taala berfirman wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Kerana Allah Taala menyuruh kita, Allah Taala memerintahkan kita untuk tinggalkan golongan yang menyeleweng, mengubah nama Allah. Jadi kena berhati-hati. Begitu juga Imam Nasafi radhiyallahu anhu. Beliau kata apa? Beliau kata asma'ullahi tauqifiyah. Nama-nama Allah ini tauqifiyah. Apa maksud tauqifiyah? Maksudnya adalah nama-nama Allah kesemuanya, nama-nama Allah itu adalah apa yang warid, yang dinyatakan dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Ini diperkuatkan lagi. Ni orang-orang soleh yang lain, para ulama yang lain, orang alim yang lain kata gunakan nama Allah yang warid dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Begitu juga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang mana kita tahu Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau pernah juga meletakkan kaedah. Beliau kata apa? Beliau kata la yajuzu tasmiyatullahi illa bima warada fil Qur'ani aw sunnati sahihati aw bil ijma'. Beliau kata apa? Beliau kata tidak boleh menamakan Allah melainkan dengan apa yang warid dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih ataupun ijma'. Nak namakan Allah menggunakan nama yang dinyatakan dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' sahaja. Tak boleh kita melangkaui apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Jadi kena berhati-hati. Okey? Contoh, kita nak tunjuk sekarang nama-nama Allah, nama-nama yang orang cuba dia menyeleweng. Contoh, kalau kita dengar lah, mungkin dekat negara kita susah, jarang kita dengar nama tu. Dekat negara lain kan, contohlah contoh Pakistan ataupun selain daripada itu, apabila dia sebut nama Allah, dia tak sebut Allah, dia kata Allah. Sehingga kan dekat, bila saya belajar dekat luar negara dulu kan, ada sebahagian daripada orang-orang Arab, dia tak kata Allah, dia kata Allah. Itu bukan nama Allah. Nama Allah alif lam ha, dan pada lam yang kedua itu ada 2 harakat. Imam Khalil Al-Farahidi, seorang ulama bahasa, ulama yang membawa ilmu arud, beliau kata nama Allah itu alif lam ha, tapi dekat lam yang kedua itu ada padanya mad. Sebab tu kalau kita tak angkat takbir, kita solat, boleh kita kata Allahu Akbar, tidak ada masalah. Allahu Akbar, kita panjangkan 2 harakat lam yang kedua tu. Tapi kalau orang memendekkan ia, kata Allahu Akbar, para ulama kata tak sah bacaan tersebut, tak sah. Tanyalah mana-mana orang alim, tanyalah mana-mana orang soleh, tanya apa hukum kalau orang tu baca Allah ataupun Allahu Akbar. Pasti orang tu kata tidak sah menyebut Allahu Akbar. Mesti kena sebut Allahu Akbar, lam yang kedua tu mesti panjang. Okey? Walaupun dari sudut tulisan kita tak nampak, dari sudut tulisan dia tak, kadang-kadang sebahagian Quran tak tunjuk pun ada huruf mad tu. Sebahagian daripada Al-Quran, sebahagian daripada mushaf ada dia tunjuk lam. Dia tulis sabdu dekat lam yang kedua tu, dia tunjuk macam ada alif kecil. Itu menunjukkan bahawa kalimah Allah 2 harakat. 2 harakat pada lam yang kedua tu. Okey? Jadi kena sebut elok-elok. Kalau kita dengar ada orang kata Allahu Akbar, kena elakkan. Begitu juga antara nama-nama yang orang dia menggunakan, dia kononnya dia nak menggunakan nama Allah. Dia kata apa? Dia kata dia menyebut dengan laju-laju. Dia sebut Allah. Ni pun ada juga golongan yang menyebutkan diri dengan zikir sahaja. Dia tak solat. Ada sebahagian golongan yang dinamakan dengan mutasawwif, iaitu mereka yang mendakwa dirinya tasawuf, sedangkan tasawuf daripada mereka itu jauh. Mereka kata apa? Mereka kata bila mereka berzikir kan, kita tak ada masalah, kita kena bagi tahu hukum yang pertama. Kalau kita kata Allah, kalau kita berzikir menggunakan nama Allah itu tidak ada masalah, boleh, dibenarkan dalam agama kita. Tetapi yang masalahnya apa? Masalahnya kalau orang itu kata Allah. Ni ada juga, ada golongan kat Malaysia yang saya tengok. Saya pernah jumpa ada beberapa golongan, bila dia berzikir dia kata Allah. Ini tidak memadai, tidak cukup. Tidak cukup. Begitu juga bila kita tasbih setelah solat kan, ataupun kita tahmid setelah solat, ataupun kita takbir setelah solat, kena jaga elok-elok sebutan tu. Setiap sebutan itu ada padanya kebaikan. Bila kita nak dapat kebaikan, datangkanlah betul-betul sebutan itu, bukan kita menghabiskan IU kita tanpa dapat faedah. Kena jaga subhanallah, bukan subhanallah laju sangat, laju nak pergi mana? laju nak pergi mana? Pergi kubur kan? Begitu juga alhamdulillah. Tak perlu kita baca laju-laju, tak perlu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh kita untuk meninggalkan golongan yang menyeleweng nama Allah. Kena hati-hati. Begitu juga Allahu Akbar. Jangan kita kata Allah Akbar. Itu menyeleweng, itulah mengubah. Jadi kena berhati-hati menyebut nama Allah, sebut elok-elok.
Okey, kerana Allah Taala perintahkan untuk meninggalkan golongan yang menyeleweng nama Allah. Ini okey lagi. Ini martabat dia kurang sedikit lagi. Ada satu golongan lagi malas nak sebut zikir. Bila dia berzikir, dia tak sebut nama Allah dengan betul. Ada. Kononnya apa? Kononnya kalau kita berzikir dengan menyebut dengan penyebut perkataan yang akan saya sebut sebentar lagi, dia kata ini lebih futuh, lebih zauq, lebih rasa kononnya. Sedangkan sebutan tersebut tidak sah, tidak warid. Apakah sebutan tersebut? Sebagian orang dia kata apa? Dia kata bila dia berzikir, dia kata mula dia kata Allah, Allah, Allah. Ini okey. Setelah itu bila dia dah naik zuk, naik syah orang kata. Setelah itu dia kata Ini tak warid dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Tidak. Jadi kita kena buat apa? Elakkan penggunaan nama tersebut. Jangan kita guna pula. Kita nampak ada orang buat, kita jangan kita ikut juga. Tak. Benda tu tak warid dalam Quran, hadis ataupun ijma'. Tengoklah mana, tunjuklah kepada, tunjukkan mana dalam Quran. Tak ada dinyatakan kalau nama Allah tu tak ada. Jadi elakkan penggunaan nama tersebut. Dan nak diperkuatkan lagi bahawa kalimah itu bukan nama Allah. Satu ketika Nabi kita SAW pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau kata apa? Baginda kata apa? Baginda kata, "Idza tatha'aba ahadukum falyadhu' yadahu 'ala fihi wa idza qala fa inna asy-syaitana yadhaku min jawfi." Apa kata beliau? Apa kata Nabi SAW? Apabila salah seorang daripada kalian menguap, Nabi kata apa? Nabi kata falyadhu' yadahu 'ala fihi, letakkan tangan dekat atas mulut. Bila tutup, bila macam kita belajar kan daripada kecil, kalau kita menguap tutup mulut. Sebab apa? Nabi suruh. Bila kita menguap tutup mulut, itu Nabi suruh. Kemudian kalau seseorang itu, Nabi kata setelah itu, kalau ada seseorang yang mana bila dia menguap kemudian dia kata tanpa dia tutup mulut kat sini, dia menguap keluarkan sampai mengeluarkan huruf jadi Nabi kata apa? Nabi kata fa inna syaitana yadhaku min jawfi. Sesungguhnya syaitan itu masuk dalam mulut orang tu dan dia mentertawakan orang tersebut. Dia mempermainkan orang tersebut. Sedangkan kita tahu tuan-tuan, kalau kita berzikir, kalau kita tahu bahawa kalau syaitan, kalau dia dengar azan, syaitan lari tau. Lari jauh. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata fa inna syaitanan yadhaku min jawfi. Kenapa syaitan boleh main-main dekat dalam mulut orang yang kata bila dia menguap ni? Kerana itu bukan zikir Allah. Itu bukan zikir Allah. Kena hati-hati. Sebagai orang kononnya dia nak berzikir, dia malas disebut kalimah sedangkan itu tidak warid dalam Quran, hadis ataupun ijma'. Dan antara dalil lagi yang nak menguatkan lagi, kita kata nak menguatkan bahawa itu bukan nama Allah. Kita tengok kepada kita tanyalah mana-mana orang alim, tanyalah mana-mana orang tasawuf yang betul, tanyalah ahli fiqh, tanya pada mereka, boleh tak kita menyebut ketika mana solat? Bila kita solat, kita kata boleh tak? Pasti mereka akan kata apa? Mereka kata kalau kita sebut dalam solat, batal solat kita, kerana telah mengeluarkan dua huruf, hamzah dan juga dia akan keluar. Jadi dia akan, bila kita sebut dengan sengaja, maka itu membatalkan solat. Sedangkan telah warid, telah dinyatakan dalam agama kita bahawa kalau kita berzikir kepada Allah ketika mana kita solat, kadang-kadang ada orang dia tak tahu nak baca apa setelah solat kan, setelah baca Al-Fatihah, kadang-kadang dia tak tahu dia nak baca apa ni, tak tahulah, dia pun berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dia berzikir. Jadi para ulama kata ini sah, kalau kita berzikir dalam solat sah. Tapi kalau kita sebut batal. Kenapa? Kerana itu bukan nama Allah. Ini nak kuatkan lagi hujah kita. Dan dalam bahasa Arab sendiri, para ulama kata apa? Kalimah itu adalah kalimah yang menunjukkan kepada sakit. Kalau kita tengok ada kamus besar kan, selalunya kalau sekarang kita musim book fair, musim pesta buku kan, pergilah pesta buku, cari kamus nama ni Tajul Arus. Tajul Arus, kamus sangat besar. Sangat besar. Okey? Bukan kamus tu bentuknya besar, tapi dia ada jilid-jilid banyak juz. Dia lebih kurang panjang macam ni. Okey?
Apakah dinyatakan oleh pengarang tersebut? Apakah pengarang para ulama bahasa dia kata dalam kitab tu? Para ulama kata kalimah itu adalah nama yang menunjuk kepada sakit. Nama yang menunjuk kepada sakit. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifatkan dengan sifat sakit. Macam mana tu? Macam mana tu? Boleh tak kita guna kalimah bila kita dengar tentang perkara ini? Tak boleh lah. Kena elakkan. Itu menyeleweng nama Allah. Kena berhati-hati. Bila kita nak zikir sekalipun, hendaklah kita hadirkan niat yang betul, kemudian kita sebut sebutan yang benar. Bukan kita main reka-reka nama-nama. Tu tak cerita lagi ada sebagian golongan yang mula-mula dia nak sebut tentang konon dia nak berpuitis. Ini ada satu golongan lagi. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, ada sebagian golongan lagi konon dia nak berpuitis. Dia nak sebut-sebut, dia nak memuji tentang Allah. Ada sebagian golongan bila dia nak memuji, saya pernah baca sendiri, kawan saya tunjuk, dia kata apa, dia tulis dalam karangan cerpen dia tu, dia kata kalau seseorang itu mendengar azan, kan dekat ayat dia tu dia kata ketika itu Allah Taala melambai-lambai kepadanya. Auzubillah. Dalam Quran mana dia nyatakan apa Allah Taala melambai itu sifat makhluk. Kita kalau kita lambai, kita guna kaki ke guna tangan? Guna tangan. Kita ada tangan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama seperti kita. Allah Taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama seperti kita. Jadi elakkan penggunaan tangan tu. Elak menggunakan penggunaan kalimah melambai-lambai itu pada Allah. Itu menamakan Allah dengan tidak layak, tidak, benda yang tidak warid, kena elakkan. Begitu juga ada sebagian orang dia nak berpuitis-puitis, sedangkan kita dah letakkan kaedah pada awal tadi. Para ulama kata la majala lil qiyas, tidak boleh berqiyas pada nama Allah. Tak boleh kita nak reka-reka nama baru, tak boleh. Sebagian orang dia kata Allah Taala cemburu. Ada ni, golongan ni ada. Sampai sekarang masih ada golongan ni. Dia nak berpuitis-puitis. Dia kata apa, dia sebut dalam kitab dia kata Allah Taala cemburu. Sedangkan sifat cemburu itu adalah sifat negatif. Sifat negatif. Apa bukti dia kita nak kata sifat cemburu itu negatif? Buktinya adalah kalau seseorang, kan, kalau kita masuk syurga nanti, tidak akan ada seorang pun yang cemburu. Sifat cemburu itu dicabut daripada hati manusia. Hatta kalau kita masuk syurga nanti, kita akan dapat bidadari. Kita lelaki, kan, akan dapat bidadari. Ketika itu kalau isteri kita nampak kita dengan bidadari itu, isteri tak cemburu. Kenapa? Kerana dia ketika itu dicabut dalam hatinya tu, dibuang dalam hatinya tu sifat cemburu, sifat negatif. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala pasti dia tidak bersifat dengan negatif. Sudah pasti. Secara pasti Allah Taala itu tidak disifatkan dengan sifat negatif. Jadi kena berhati-hati. Ada sebagian orang gunakan ni, dia kata saya tak masukkan menyamakan Allah dengan makhluk. Dia kata macam tu. Dia kata saya tak masukkan macam tu pun. Saya nak puitis-puitis. Nak sedapkan ayat. Kita kata pada orang seperti ini, kita kata berpuitis-puitis boleh, tapi jangan pada nama Allah. Elakkan. Kerana Allah Taala berfirman, wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Elakkan penggunaan tu. Dan para ulama dah letak kaedah dah. Nak letak nama Allah tu tidak boleh menamakan Allah melainkan apa yang warid dalam Quran, hadis ataupun ijma'. Cemburu tu ada tak warid dalam Quran? Tak. Ataupun melambai-lambai ada tak warid dalam Quran? Tak. Bahkan saya baca dalam teks yang orang tu tulis, dia kata apabila kita sujud, kan, sujud ketika solat, dia kata ketika itu Allah Taala mengoles kepala kita. Wal'iyazubillah. Ni betul-betul menyamakan Allah dengan makhluk. Dia kata mengoles macam kita mengoles kepala anak kita. Kalau kita sayang pada anak kita, kita pegang kepala anak kita, kan, kita sayang dekat dia, kan. Itu mengoles. Kita memegang kepala anak kita, contoh. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disifatkan dengan sifat mengoles tu. Allah Taala berfirman, walillahil mathalul a'la. Allah Taala mempunyai sifat-sifat, dan sifat-sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Jadi kena berhati-hati pada penggunaan, pada menyebut nama Allah. Kena berhati-hati. Sehingga kan sebagian ulama dia kata apa? Sebagian ulama kata kalau kita nak kata dalam bahasa Arab Allahu alim, ini boleh. Okey? Mengatakan Allah Taala alimun bi kulli syai' boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kita kata Allah arif, itu tak benar, tak boleh. Sedangkan kalau kita buka kamus Arab, kan, kita buka lah kalimah
Arif dan alim maksudnya sama sahaja, maksudnya mengetahui. Okey, tapi tidak dibenarkan menggunakan kalimah arif pada Allah. Ini kenapa? Ini menunjukkan bahawa nak letakkan, nak menamakan Allah, hendaklah dinyatakan, hendaklah menggunakan nama yang warid dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Kena elakkan penggunaan nama-nama yang tidak warid itu. Subhanallahal azim. Jadi kena berhati-hati apabila kita menyebut ataupun kita berzikir, hendaklah sebut betul-betul, sebut nama yang warid sahaja. Okey. Tapi kita jangan salah faham, saya kata tadi tak boleh berkias. Okey, jangan salah faham, maksudnya pada makhluk langsung tak boleh berkias. Kita bahasa Melayu ada kiasan. Tak. Dalam bahasa Melayu kita kata pada selain nama Allah, kiaslah, nak kias-kias. Nak kias-kiasan, contoh nak kias apa-apa pun, nak guna bahasa Melayu dengan cantik, gunalah, tapi jangan pada nama Allah. Kena elakkan penggunaan tersebut. Okey, benda ni kenapa saya sebut, kenapa saya kupas, sebab ramai orang terlepas pandang. Ada sebagian orang dia kata apa? Dia kata dia nak maksudkan Allah Ta'ala mengetahui, kan? Dia nak maksudkan Allah Ta'ala mengetahui, tapi dia gunakan ayat Allah Ta'ala faham dengan keadaan kita. Itu warid tak? Tak warid. Faham tak ada. Jadi kita gunakan kalimah seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Apa nama? Allah Ta'ala berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui akan segala sesuatu. Digunakan kalimah, kalau kita terjemahkan daripada kalimah alim itu maksudnya adalah mengetahui. Guna kalimah mengetahui. Jangan kita guna kalimah lain. Macam tu. Okey? Jadi kena berhati-hati tentang nama-nama Allah. Dan para ulama kata setiap nama-nama Allah tu, nama-nama Allah yang sempurna tadi tu, dia boleh juga kita kata ia adalah sifat Allah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sama. Ataupun sifat-sifat Allah itu nama-nama Allah. Melainkan kalimah Allah, kalimah lafzul jalalah itu adalah nama sahaja, bukan sifat. Itu nama sahaja, bukan sifat Allah. Okey. Kemudian ulama kata sesungguhnya nama Allah Taala ini dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Ada nama yang boleh kita gunakan kepada Allah dan makhluk, dan ada nama yang boleh kita gunakan pada Allah sahaja. Ada nama yang boleh kita guna pada Allah, boleh kita guna pada makhluk, dan ada nama yang kita boleh guna pada Allah sahaja. Contohnya apa? Contohnya ini yang kita sebut ni adalah nama yang khusus. Contohnya apa? Contohnya adalah antara nama Allah yang khusus bagi Allah, bukan pada bagi makhluk. Antaranya adalah kalimah Allah. Tak boleh kita, contoh kita ada anak ataupun kita ada kucing, namakan dengan Allah, tak boleh. Okay, kalau kita nak gunakan juga, kita kata Abdullah, letak kalimah abd. Abdullah, hamba Allah. Sebab apa? Sebab kalimah Allah tu khusus bagi Allah saja, Tuhan yang layak untuk disembah. Antara juga lagi adalah ini penggunaan yang banyak digunakan. Sebagian tu dia kata sebagian orang dinamakan anaknya dengan Rahman. Rahman ini nama yang khusus bagi Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang banyak merahmati manusia di dunia ini dan merahmati orang Islam di hari akhirat. Dan nama Rahman ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau contoh ada kawan kita namanya Rahman, ataupun nama anak jiran ke namanya Rahman, maka kita panggil Rahman dengan sebab Rahman bukannya nama Allah. Rahman dengan habdas itu baru nama Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan antara nama Allah yang khusus juga Al-Quddus. Al-Quddus. Ini pun nama Allah yang khusus. Kalau ada nama kawan kita Quddus, kita tukar, kita kata namanya Abdul Quddus. Okay, ini nama Allah yang khusus pada Allah ni 10 saja, sikit je. Sebab tu saya sebut tentang nama-nama yang khusus bagi Allah dahulu. Antara lagi adalah nama Al-Khaliq. Bukan Khalid, Khaliq dengan qaf. Kha alif lam qaf. Ini pun tidak boleh dinamakan pada makhluk. Sebab apa? Maksudnya adalah yang Maha Mencipta. Yang mencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh kita gunakan kalimah khaliq pada makhluk. Kita gunakan pada Allah sahaja. Antara lagi adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Di sini yang banyak menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dan kena hati-hati bila nak sebut kalimah Razzaq. Jangan kita sebut Razzaq dengan hamzah. Sebab kalimah hamzah dengan kalau kita sebut Razzaq maksudnya adalah musibah. Yang apa? Musibah. Jadi ini beza makna. Nak sebut kalimah Allah Razzaq, Ar-Razzaq, qaf tu kena jaga. Okey.
Dan antara lagi nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Malikul Mulk, iaitu Allah Taala mempunyai milik yang mutlak. Itu dinamakan Malikul Mulk. Okey, jadi nama Malikul Mulk dengan gabungan ni Malik dicampur dengan Mulk, itu tidak boleh kita kata pada makhluk. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tetapi kalau berbeza, kalau kita guna nama Malik, Malik boleh, Malik tak ada masalah kita gunakan nama tu. Okey, yang tak boleh Malikul Mulk. Gabung dua-dua tu, itu tidak boleh. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Antara lagi adalah nama Zul Jalali wal Ikram. Zul Jalali wal Ikram, ini pun nama khusus bagi Allah. Dan antaranya lagi adalah Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Muhyi ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala lah yang menghidupkan. Kemudian Al-Mumit, Al-Mumit iaitu yang mematikan. Yang mematikan pun ini adalah nama Allah, khusus bagi Allah. Allah Taala yang menghidupkan, dia jugalah yang mematikan. Jadi ini adalah antara nama-nama Allah yang khusus bagi Allah. Okay, lebih kurang dalam 9 ataupun 10. Jadi kat sini kalau kita nak namakan anak, jangan terus pilih nama Al-Quddus, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Kalau kita nak guna juga, kita letak kalimah abd. Contoh Abdullah, Abdur Rahman, Abdul Quddus, maksudnya hamba bagi hamba Allah yang Maha Mencipta, hamba Allah Taala yang menyampaikan rezeki. Itu boleh. Okey. Adapun selain daripada itu, contoh kalau kita tengok pada nama Allah, contoh kita nampak ada kalimah Rahim. Boleh tak kita namakan pada Allah kalimah Rahim? Tengok ramai nama orang nama Rahim. Boleh. Boleh kita kata pada Allah, dan boleh juga kita kata pada makhluk. Sebab apa? Nama Rahim tidak dikhususkan kepada Allah sahaja. Tapi kalau kita sebut Rahim pada Allah, maksudnya adalah yang banyak memberi rahmat kepada orang Islam di dunia. Itu maksud daripada Ar-Rahim. Begitu juga selain daripada itu, contoh Jabbar. Kalau kita guna pada Allah boleh, begitu juga kalau kita guna pada makhluk pun boleh. Jabbar itu antara nama Allah. Ya Matin, contoh Matin sama juga. Sekarang kita tengok orang-orang yang ibu-ibu sekarang berminat dengan nama Matin. Ada. Dan ini pun nama ini tidak dikhusus pada Allah. Boleh kita kata pada Allah, boleh juga kita kata pada makhluk. Cumanya berbezalah maknanya. Kalau kita kata pada Allah, maksud Matin itu berbeza, dan kalau kita kata pada makhluk, itu maknanya berbeza. Jadi itu antara nama-nama Allah yang kita kata tadi. Nama-nama Allah itu boleh dikatakan kepada Allah sahaja, dan boleh juga kita kata pada Allah dan juga makhluk. Okey. Kemudian kita akhirkan dengan satu fawaid. Para ulama kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 99 nama Allah serta faham, madmunul lahul jannah, dijamin orang ini masuk ke dalam syurga. Ini kelebihan bagi orang yang menghafal 99 nama Allah dan dia faham. Jadi itulah dia sedikit yang saya dapat kongsikan. Dan peringatan penting, nama-nama Allah ini walau dengan bahasa apa pun ditulis, hendaklah kita hormati. Jangan kita letak atas lantai, jangan kita letak dalam tandas, jangan kita pijak dekat kaki. Tak boleh. Okey, kena berhati-hati. Jadi itulah sedikit ilmu yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Moga-moga ia bermanfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
sini dulu. أشهد أن